Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-6 Fikir Sekejap. Banyak telah dibincangkan dalam 2-3 hari yang lepas mengenai keputusan Lembaga Pengampunan dalam kes Datuk Seri Najib. Internet, sosial media masih tengah meletup. Rakyat yang kecewa diapi-apikan oleh pengambil kesempatan untuk kepentingan sendiri. Mari kita lihat dua perkara pokok. Pertama, kesalahan yang disabit dan hukuman yang sedang dijalani oleh Datuk Seri Najib. Yang kedua adalah permohonan Datuk Seri Najib untuk diampun dan keputusan yang di-Pertuan Agong yang disampaikan melalui Lembaga Pengampunan. Walau apa pun pandangan kita tidak boleh nafikan hak bosku untuk membuat rayuan kepada Lembaga Pengampunan. Datuk Seri Najib sudah melalui proses undang-undang dan kini berada di dalam penjara. Tetapi, dia mempunyai hak sebagai warga negara yang telah disabitkan kesalahan untuk merayu kepada Raja. Setakat ini, satu penjelasan yang tepat mengenai bab pengampunan ini dibuat oleh Profesor Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz dari UIA. Sistem Perlembagaan Persekutuan memperakui kewujudan lembaga pengampunan dan ia boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan 3 perkara: pengampunan penuh, penundaan hukuman atau melegakan atau mengurangkan hukuman. Lembaga pengampunan ini bukanlah seumpama mahkamah. Fungsi lembaga itu sebenarnya untuk memberikan belas kasihan, belas ihsan kepada seorang pesalah. Apabila proses perundangan itu telah berakhir, maka dia akan berlaku proses mercy, rahmat ataupun kasihan boleh dibuat sebab sistem kita memperakui kewujudan lembaga pengampunan. When justice comes to an end, mercy comes into play. Jadi perspektif yang betul untuk kita lihat keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk kurangkan hukuman Datuk Seri Najib adalah dari kacamata keadilan dan belas kasihan. We have to see through the eyes of justice and mercy. Boleh dikatakan bahawa rakyat Malaysia rata-rata dibahagikan kepada dua kategori pada ketika ini. Yang pertama adalah kategori rasa tak puas hati, terutama sekali kita yang undi Dr. Mahathir pada PRU ke-14 untuk jatuhkan Datuk Seri Najib. Kategori kedua adalah kita yang jadi penyokong bosku dan rakyat yang kebanyakannya orang Melayu yang mengenang jasa Datuk Seri Najib kepada mereka. Untuk kategori pertama, yang tak puas hati, anda sudah pun terima keadilan, justice, iaitu Datuk Seri Najib telah didakwa, disabit kesalahan dan sedang menjalani hukuman. Walaupun optik dia nampak macam hukuman dipastikan sebelum pilihan raya ke-15. Tak apalah, itu politik. Untuk kategori kedua pula, inilah saat anda untuk menerima belas kasihan, mercy. Iaitu, hukuman bosku dikurangkan dan melalui proses yang sama, masih boleh dirayu dan ada kemungkinan bosku akan menerima pengampunan penuh. Jadi, ini bukanlah masa untuk rakyat kategori pertama tidak mahu terima keputusan lembaga pengampunan. This is simply not your place. Mercy is at play right now. Proses perundangan itu telah berakhir dan proses mercy, rahmat ataupun kasihan sedang berlaku sekarang. Kita kena ingat, institusi Yang di-Pertuan Agong adalah benteng untuk menegakkan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Semua pertimbangan telah diambil kira dan Yang di-Pertuan Agong telah memutuskan untuk mengurangkan hukuman. PMX pun sudah keluar kenyataan bahawa untuk kes yang sedang berjalan di mahkamah, ia akan melalui proses kehakiman secara bebas dan ianya akan diteruskan. Dan pada masa yang sama, Najib mempunyai hak untuk sekali lagi merayu kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru. Seorang hakim Mahkamah Rayuan yang bersara, Hamid Sultan Abu Bakar, berpendapat Najib Razak masih boleh membuat satu lagi permohonan kepada Lembaga Pengampunan untuk mendapatkan pengampunan penuh. Sebagai rakyat dan sebagai pengundi, apa yang dapat kita belajar daripada ini? Iaitu dari masa Datuk Seri Najib dijatuhkan sampai sekarang. Franklin D. Roosevelt pernah berkata, "In politics,
Nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way. Dalam politik, tiada apa yang berlaku secara kebetulan. Jika ia berlaku, anda boleh bertaruh ia telah dirancang sedemikian. Fikir sekejap. Jika Yang di-Pertuan Agong memberikan keputusan serupa ini, maksudnya baginda mempunyai maklumat yang banyak lagi mengenai kes ini. Sebagai rakyat, kita tidak akan tahu segala-galanya dan setiap sebab. Dinamika politik negara kita mungkin akan menyaksikan Datuk Seri Najib dapat keampunan penuh dan kembali main peranan penting dalam UMNO dan politik Malaysia. Dan yang keji dia hari ini terpaksa bekerjasama dengan dia hari esok. We see this again and again. So tak perlulah keji Najib. Hampir ke semua golongan ahli politik yang desak lembaga pengampunan untuk jelaskan kenapa kurangkan hukuman, mereka semua ada kepentingan politik dia sendiri. They stand to lose if Najib is out. Malah ada seorang mantan menteri yang juga merupakan ahli UMNO yang dipecat mengeluarkan kenyataan kalau Najib keluar sebelum PRU16, dia akan keluar kempen. Dia kata, walaupun Najib tidak akan dapat bertanding di PRU16, dia akan meneruskan kempen dan dia mempunyai penyokong. You see, it's all about political gain. Tapi, anggota dan pemimpin parti-parti politik atau yang duduk dalam kerajaan perpaduan, dia kenalah jaga mulut dia. Jangan gunakan kebebasan bersuara sebagai lesen untuk menjahanamkan kerajaan perpaduan. Bila buka mulut, jangan lupa tanggungjawab kepada rakyat yang berfikir, yang mahukan tata kelola dan yang buat tuntutan ke arah perubahan. Jangan sabotaj kerajaan perpaduan dari dalam. Jangan sabotaj rakyat yang bagi dukungan kepada kerajaan perpaduan PMX. Banyak kumpulan dubuk dari parti politik yang sudah lingkup muncul balik sekarang nak jadi hero. Parti-parti yang nak matikan UMNO juga akan muncul balik lepas ni. Parti Pejuang yang lingkup untuk selamanya pun muncul balik. Ada dengar suara Mukris melolong kutuk PMX. Siaran FB Tony Puah memperlekehkan keputusan Yang di-Pertuan Agong. Tak kelakar. Orang Melayu tak akan percaya DAP sampai bila-bila pun disebabkan oleh karakter macam Tony Puah. Penyokong tegar Tony Puah dalam siaran FB dia pun turut sama-sama hina keputusan Yang di-Pertuan Agong. Tony Puah made caricature of the Yang di-Pertuan Agong's decision. Tony Puah can be brilliantly articulate things and yet be culturally stupid. Dia boleh bercakap dengan bijak tetapi menjadi bodoh dari segi budaya. Dalam membawa isu 1MDB dulu, bila dia bantai Najib kau-kau, dia sudah lupa yang dia sedang bantai dan hancurkan seorang pemimpin Melayu yang ramai lagi orang Melayu sanjung. Walaupun apa yang dia utarakan adalah isu yang penting pada masa itu, dia lupa siapa yang dia bantai. Dalam kegairahan Tony Puah tunjuk kepandaian dia lupa daratan. Tony Puah dan penjilat tegar dia secara berterusan jadi buta pada sensitiviti orang Melayu. Bercakap dengan cara untuk membuat orang lain kelihatan bodoh. Ini Tony Puah. Dia macam belum belajar bahawa kecemerlangan yang membutakan diri sebenarnya adalah satu kebodohan. He hasn't learned that self-blinding brilliance is actually stupid. Fikir sekejap. Walaupun tak setuju dari segi politik, tak payah jadi lembu. Marah ada batasan dia. Sindir ada batasan dia. Mungkin esok dia kena jilat ludah dia sendiri sebab terpaksa bekerja sama dengan musuh politik dia satu ketika dulu. Tony Puah tidak ada kematangan politik. Suka tak suka, kita kena terima dinamika politik negara kita sekarang. Jangan cepat meludah sebab mungkin satu hari kena jilat balik. Gunakan politik untuk kebaikan yang lebih besar untuk negara. Tony Puah keep escalating the tension. Dia terus meningkatkan ketegangan. Pertama, dia perlekehkan keputusan Yang di-Pertuan Agong secara biadab dalam Facebook. Bila pemuda UMNO buat laporan polis, dia sindir diampunkan oleh pemuda UMNO. Yang ketiga,
Baru sebelum saya rakam episod ini, dia sindir Ketua Polis Negara pula dengan biadab dalam Facebook. Dia sengaja bagi peluru percuma kepada musuh kerajaan perpaduan. Atau dia ni sakit sindrom Mahathir. Dia ingat dia ni kebal sebab dia ada ramai pentaksub tegar. Tony Phua sengaja singgung orang Melayu secara berterusan buat provokasi. Dia ni macam memang mahukan reaksi dari orang Melayu. He must be arrested. Mana-mana entiti yang mendesak provokasi mesti ditangkap. Sesiapa saja yang berhasrat untuk memulakan masalah perkauman mesti ditangkap, tak kira siapa dia. PMX dan Kerajaan Madani bertungkus lumus menyantuni masyarakat Melayu. Tapi, perbuatan manusia seperti Tony Phua menyebabkan kerajaan PMX ibarat mengambil 3 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang. Let us not forget, Najib did us all a favour. Without Najib, we don't have a unity government. Tanpa kleptokrat ini, kita tidak akan ada Anwar Ibrahim sebagai PMX. Suka tak suka, tapi itulah kebenaran. Tanpa pencuri ini, DAP sekarang tak akan duduk dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Malulah sikit. DAP sekarang duduk bersama UMNO dalam kerajaan perpaduan. Kepada rakyat yang berfikir, kita tidak akan ada ruang untuk buat tuntutan perubahan dan reformasi institusi bawah kerajaan Madani seperti sekarang tanpa pertolongan daripada Datuk Seri Najib. Without Najib's help, PH won't be in the government today. Without his agreement, PH won't be in the government today. PH hari ini mungkin duduk dalam blok pembangkang dengan kerusi yang terbanyak. Jangan lupa, semua parti dalam PH dan BN buat pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar bila kerajaan perpaduan ditubuhkan. They made sacrifices for greater good. Kalau pendukung PMX masih belum pandai untuk berterima kasih kepada Datuk Seri Najib, tak apalah. Tapi jangan ikut perbuatan cilaka orang macam Tony Phua dan 2-3 lagi manusia dalam PKR, UMNO dan DAP yang mengguris perasaan kawan-kawan dalam parti komponen, kononnya atas prinsip peribadi. Jadi, perspektif yang betul untuk kita lihat keputusan yang di Pertuan Agong untuk kurangkan hukuman Datuk Seri Najib adalah dari kacamata keadilan dan belas kasihan. Jumpa di episod ke-7, Fikir Sekejap.